السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada Sahih Al-Qasasun Nabawi karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Kisah sebelum daripada ni ialah kisah yang ke-10, iaitu kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam dan malaikat maut. Apa yang terjadi dan berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mana didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah, iaitu cerita pada kita tentang satu kisah yang telah berlaku dahulu, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dihantar atau diutus malaikat maut. Malaikat maut sini ialah mungkin sebahagiannya memanggil dengan Israel, tapi menamakan malaikat maut dengan Israel bukanlah satu benda yang pasti, sebab kebanyakan nas menyebutkan malaikat maut itu dengan namanya umum, general macam tu saja. Adapun Israfil, peniup sangkakala, itu ada riwayat menunjukkan. Tapi untuk Israel sebagai malaikat yang mencabut nyawa ni, tiada sokongan yang kuat menunjukkan tentang betul dialah malaikat tersebut. Malaikat yang ada dalam lagu saja, dalam nasyid tu adalah. Dalam nasyid tak jadi hujah untuk isu ini. Cuma dalam nas ni sebut ursila malakul maut, diutuskan malaikat maut ila Musa alaihi wassalam, kepada Musa alaihi salam. Kita dah baca cerita ni. Apa jadi pada malaikat tu? Falamma ja'ahu sakkah, kata Nabi SAW, ketika mana datang malaikat itu lalu ditampar malaikat itu sehingga tercabut matanya. Dan malaikat itu naik bertemu Allah Azza wa Jal. Malaikat itu pun kata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Kamu telah hantar aku kepada malaikat yang, kepada manusia yang tidak mahukan kematian. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya sini malaikat maut tersebut tak berjayalah dalam misi dia, sebab dia ditampar. Dan penuh dengan adab datangnya malaikat itu, sehinggalah turun sekali lagi, beritahu sekali lagi, dan diberikan tawaran kepada Nabi Musa. Kalau kamu nak hidup, kamu boleh hidup, dan kalau kamu nak mati, kamu boleh mati. Saya ringkaslah. Maknanya dalam hadis itu sebut, kalau sekiranya Nabi Musa ni nak hidup lagi, letakkan tangannya di atas belakang
ataupun dalam terjemahan disebut di atas punggung lembu, lembu yang berbulu tebal. Sebanyak mana bulu yang berada di bawah tapak tangan Nabi Musa, maka itu mewakili umurnya, dan satu helai bulu merujuk kepada setahun. Maknanya kalau kita tekap tangan kita atas binatang yang berbulu ni, macam lembu semua, berapa dah bulu yang kita akan tutup tu, maknanya panjang. Tapi Nabi Musa tak mau. Nabi Musa minta diwafatkan terus, dan tak mau lagi menghadap ataupun bersama dengan umat yang degil itu, iaitu Bani Israel, dan juga Qibti Mesir, iaitu Fir'aun dan tentera-tenteranya. Itu ringkas, sebab baru ni kita tak habis untuk bahagian pengajaran dia, fawaidul hadis wa ibari, yang tu kita tak sempat baca. Jadi pada malam ni kita akan tengok ada lebih kurang 7 faedah sebelum pada kita masuk kisah yang ke-11. Kisah ke-11 pun masih lagi kisah Nabi Musa. Cuma kita baca secara cepat untuk kita masuk kepada kisah yang seterusnya. Faedah yang pertama disebutkan dalam hadis ini daripada cerita yang ke-10 ni, kata penulis rahimahullah, dia kata dallal hadithu ala anna al-anbiya'a kanu yukhayyiruna qabla an tuqbada arwahahum bainal hayati wa bainal intiqali ila rahmatillah. Maksud dia apa? Menunjukkan daripada hadis tersebut, Bukhari Muslim, daripada Abu Hurairah, cerita Nabi Musa tanpa malaikat pada awal, menunjukkan pada kita, dia kata para nabi dan rasul ini sebelum dicabut nyawanya, kanu yukhayyiruna, mereka diberi pilihan untuk hidup lagi ataupun untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, ataupun kita sebut matilah. Kama khayyara Musa fi hadzal hadis, seperti mana telah diberi pilihan Nabi Musa melalui hadis ni. Waqad sami'at Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul yaqul wa huwa fi maradi mauti. Perkara yang sama, kata penulis, berlaku kepada Rasulullah sendiri, iaitu Nabi Muhammad, dan ianya disaksikan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika mana Nabi sakit yang menyebabkan Nabi tak boleh bangun, dan sakit yang mewafatkan Nabi. Tiba-tiba dengar Nabi sebut Allahumma rafiqul a'la. Nabi sebut, ya Allah, rafiqul a'la, maksudnya aku ingin dekat dengan kamu. Fa'alimat annahu khayyara fakhtar. Lalu Nabi pun tahu bahawasanya itu ialah pilihan. Lalu Aisyah tahu bahawasanya itu ialah pilihan yang Allah Ta'ala beri. Lalu dia pun pilih. Dia pun pilih untuk, orang kata apa, untuk diwafatkan. Nabi tak nak hidup. Itu poin yang pertama. Ini kelebihan ada pada para Nabi dan Rasul sahaja. Yang kedua dia sebut sini, qudratul malaikatu ala tamathuli fi suratil insan. Kebolehupayaan para malaikat untuk menyerupai manusia, kama tamathala malakil maut fi suratil bashar, seperti mana telah menyerupainya malaikat maut itu dalam bentuk manusia. Indama jaa ila Musa, ketika mana ianya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini banyak kali berlaku. Hatta dalam hadis-hadis yang lain juga menceritakan bagaimana datangnya para malaikat bertemu dengan Rasulullah. Antaranya ialah yang terkenal, hadis yang disebut dengan hadis Jibril, hadis yang panjang. Hadis yang menceritakan beberapa pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, iaitu berkenaan dengan Islam, iman, ihsan, dan juga beberapa asyratus sa'ah, iaitu beberapa tanda-tanda kiamat. Dalam hadis tersebut bagaimana datangnya Jibril dalam keadaan orang yang tiada uban di rambutnya, rambutnya hitam dan rapi, dan datangnya Jibril pada waktu itu dalam keadaan pakaiannya bersih, bukan pakaian orang yang terkesan dengan permusafiran yang jauh. Cuma nak beritahunya ialah bolehnya malaikat itu menyerupai manusia. Adakah ianya hanya berlaku pada zaman nubuwah sahaja? Itu tambahan. Adakah ianya hanya berlaku zaman hidupnya Nabi dan Rasul?
Zaman kita ni tak berlaku. Zaman kita pun masih lagi boleh berlaku. Cuma kita tak tahulah tara mana malaikat yang datang itu. Adakah ianya betul-betul malaikat, kita tak tahu. Cuma dia boleh lagi menyerupai dan dia datang pada akhir zaman ni pun. Cuma keperluannya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan kebanyakan hadis yang lain juga menunjukkan bila mana datangnya malaikat ni, dia akan menyerupai sahabat-sahabat tertentu. Antaranya ialah sahabat yang sering kali malaikat menyerupainya, iaitu ikut wajah dia, rupa dia, ialah sahabat yang bernama Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dia ni satu orang yang sangat handsome, segak orangnya, dan malaikat menyerupai seperti itu. Nak tunjuk kepada kita tentang ada benda-benda penting. Bukanlah mana kata malaikat ni dia suka tiru orang handsome je, orang tak berapa handsome dia tak berapa nak tiru sangat. Dia tiru juga, dia boleh menyerupai jugalah. Cuma dengan sebab kedudukan ataupun risalah yang nak disampaikan tu. Yang ketiga, al-mautu haqqun la budda minhu walau naja minhu ahadun lanaja minhu anbiya'uhu wa rusulihi. Kematian ialah benda yang pasti, tiada siapa yang boleh melepaskan diri daripadanya. Sekiranya boleh satu orang tu selamat pada mati, pasti yang boleh selamat itu ialah para nabi dan rasul dulu. Sebab tu kalau kita tengok hatta Nabi Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit pun, dia akan turun balik di akhir zaman dan dia akan mati, wafat, dan diuruskan pengkebumian dia berdasarkan hadis-hadis yang cerita tentang akhir zaman. Maknanya dia akan mati. Cuma ada sikit dakwaan orang kata antara nabi yang masih lagi hidup dan dia tak mati ialah Nabi Khidir alaihi salam. Ini dakwaan terutamanya golongan-golongan sufi ataupun golongan tarekat tertentu yang ada kepercayaan seperti ini. Dan percaya bahawasanya antara sebab tak matinya Nabi Khidir ni kerana pernah minum air yang namanya Ainul Hayah. Ini banyak riwayat Israiliyat pun ada sebut, riwayat palsu pun banyak ada sebut. Ketika mana ianya dipilih oleh Zulkarnain sebagai raja dunia yang merentah pada waktu itu, dia pilih Nabi Khidir untuk masuk dalam satu tempat. Lalu dalam tempat tu, dalam gua tu ada tersimpannya air yang dipanggil dengan Ainul Hayah. Dan Nabi Khidir ni dia sempat minum. Dalam riwayat tu kata Nabi Khidir ni menteri kepada Zulkarnain yang ada dalam suratul Kahfi tu. Waktu dia diarahkan masuk ke dalam gua tu untuk tengok apa yang ada dalam gua tu, rupa-rupanya yang ada tu ialah Ainul Hayah. Dia minum, sebab dia minum tu dia tak mati. Dia try nak bawa kepada Zulkarnain tapi dia tak boleh. Dia terhalang. Ceritalah, ini cerita yang diragui. Yang pasti banyak hujah yang disebut oleh para ulama tentang wafatnya juga Nabi Khidir alaihi salam itu. Okey. Yang keempat, makanatu Musa indallah haitsu laqama malakil maut fa faqa'a 'ainahu walaula karamatu Musa 'ala Allah la nantaqim minhul malakil maut intiqaman syadida. Poin yang keempat ni, kata penulis nak sebut kedudukan Nabi Musa yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, sehingga dia boleh buat benda yang agak ganas sikit, iaitu dia boleh lempang malaikat maut sampai tercabut mata dia. Yang ni tak berani orang buat. Samsing tara mana pun tak boleh buat ini. Dia punya hebat, dia punya ditakuti, dia ayahanda kawasan, sampai dekat malaikat maut menghadap dia, dia tak boleh nak lempang kawan tu. Yang boleh lempang ialah Nabi Musa. Itu ada cerita. Ni memang sansing betul ni. Bukan kampung dusun je, Mesir lagi yang dia kuasai. Sebab tu tengok dalam peristiwa dalam Quran sebut bagaimana Nabi Musa telah menolak satu orang lelaki Kipti, mati lelaki Kipti tu. Dan Kipti ni bukan orang kecil macam kita. Kipti ni orang yang besar. Orang Mesir sekarang lah. Nak tunjuk pada kita kekuatan yang ada pada Nabi Musa AS dan kemuliaan yang ada pada Nabi Musa. Yang kelima, wujud qabri Musa ala masyarifil ard al-muqaddasah.
wa 'alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi mawdi'i qabrihi wa qad haddada ba'd al-alamat ad-dallatu 'ala al-qabr wa huwa bi janib at-tariq 'inda al-kathib al-ahmar. Poin kelima, pernyataan dalam hadis yang dah kita dengar sebelum ni, koordinat di manakah beradanya kubur Nabi Musa berdasarkan hasrat Nabi. Nabi kata, kalau aku pergi tempat tu aku akan tunjuk pada kamu. Tapi Nabi tak pergi. Cuma Nabi tunjukkan ciri-ciri di mana beradanya kubur Nabi Musa ni, iaitu ianya berada di satu laluan umum. Maknanya satu jalan, dia bukan jalan tar macam sekarang lah. Maknanya orang yang duduk di zaman dulu, dia akan tahu padang pasir ni kat mana jalan dan kat mana ni bukan jalan. Sebab tak semua jalan kita boleh lalu. Tak semua jalan kabilah ataupun orang yang buat perjalanan ni dia boleh lalu. Ada kawasan-kawasan yang disebut sebagai pasir jereluh ni tak boleh masuk. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sukan yang ada di negara Timur Tengah ni, Middle East ni, antaranya ialah dia orang suka bawa 4-wheel drive ni dekat padang pasir. Nak bawa 4-wheel drive tu bukan bawa pakai lalu macam kita lalu atas jalan tar. No. Satu orang yang berpengalaman, yang boleh tengok kat mana kawasan yang mengelirukan, kat mana ada pasir jereluh, dia tak boleh pergi. Sebab tu dia akan ikut kesan tayar daripada orang-orang yang dulu ataupun jalan tu. Sebab kalau kita tengok dalam peta Khalij ni, peta negara-negara Teluk ni, dia ada satu kawasan padang pasir yang dinamakan dengan Rub'ul Khali, yang disifatkan padang pasir yang mengelirukan. Bila mana kita sangkut situ, jarang orang yang boleh selamat. Dia tiada hubungan telekomunikasi, tak ada, dan dia mengelirukan. Tengok bukit ni lebih kurang sama, timur, barat, utara, selatan sama je, dan akhirnya kita putus bekalan dan mati situ. Ini Rub'ul Khali. Nama dia lah nama Arab, nama yang rasmi dia saya tak tahu yang bahasa Inggeris ni. Cuma daripada dulu-dulu kita sebut Rub'ul Khali. Sekarang pun ada. Orang tak buat 4-wheel drive kawasan tu, orang pergi tempat lain. Maknanya ada kawasan-kawasan berisiko. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya kubur Nabi Musa ni dia berada di jalan umum, dan ianya berada dekat bukit-bukit berpasir yang berwarna merah pasirnya. Tapi tak sebut exactly-nya di mana. Kebanyakan para ulama sebut ianya di Syam. Syam tu luas. Kita dah selalu sebut Syam ni Jordan, Syria. Dan kalau kita tengok dari segi realiti, sekarang antara negara yang mempunyai padang pasir yang berwarna merah pasirnya itu ialah banyaknya berada di Jordan sekarang. Tapi tak diketahui lah, sebab tiada benda yang mendesak untuk kita tahu kubur Nabi Musa tu di mana. Dan kalau tahu pun, dia akan mengundang banyak benda-benda yang bersifat fitnah. Orang akan pergi buat macam-macam lah situ. Okay. Yang keenam, raghbatu Musa alaihi salam an yakuna qabrahu qariban minal ardil mubarakah. Tingginya hasrat Nabi Musa untuk minta pada Tuhan supaya kubur dia tu dekat dengan tanah suci. Tanah suci ni tanah suci zaman dulu. Tanah suci untuk umat akhir zaman ni tiga tu lah: Mekah, Madinah dan juga Palestin, Baitul Maqdis sekarang. Okay. Wala haraja ala man ahabba an tamuda fil ardil mubarakah, kata penulis. Dan tiada salah bagi orang yang berhasrat dia nak mati ditanam di tanah suci. Kita kena ada keinginan macam tu, sebab pasti ada kelebihan bila mana ditanam dan dikebumikan di situ. Tapi saya dah sebut sebelum ni, minggu lepas, mengidamkan untuk mati di tanah suci dan ditanam di situ tidaklah menyebabkan kita akan settle semua masalah dengan orang. Tak settle. Kalau kita ada hutang, kalau kita ada masalah dengan orang, kalau kita ada juga buat dosa-dosa besar, kita tak bertaubat, kita ada kemuliaan, tapi yang tu tak selesai. Yang tu tetap ada perbicaraan khusus. Okay. Yang ketujuh, al-ardul muqaddasah al-mubarakah laha hududun ma'rufah. Kata penulis, dia kata tanah suci yang diberkati ni dia ada border dia, dia ada batasan dia. Wa qad talaba Musa min rabbih an yudniya qabrahu minha ramyatu bihajari. Dan Nabi Musa telah minta kepada Tuhan
supaya mendekatkan kuburnya tu. Kalau tak boleh betul-betul masuk dalam tanah suci, bagilah dekat betul, sekurang-kurangnya 1 lontaran batu. Walidha fahuwa madfunun kharijuha ala masyarifiha. Oleh yang demikian, kubur Nabi Musa ni telah dijadikan berhampiran pinggir tanah suci. Dia tak masuk tanah suci lagi. Tapi tak apalah, nak katanya hasrat tu kena ada. Kita pergi buat umrah, tak pergi buat umrah pun tak apa, duduk di Malaysia ni pun doa pada Allah Azza wa Jalla supaya kalau mati ni ditanam di tanah suci. Dan antara yang menjadi hasrat kebanyakan seorang Muslim ni ialah ditanam di perkuburan Baqi'. Ada orang tak pernah sampai, dan dari segi logik macam payah dia nak kena tanam situ, tapi Allah Ta'ala menjadikan ianya boleh. Tuan-tuan tengok, ada satu orang tokoh ni, selingan sikit, Dr. Ihsan Ilahi Zahir, ataupun lebih dikenali dengan Ihsan Ilahi Zahir, sebab doktor yang dia dapat tu ialah doktor kehormat, bukan doktor PhD. Dia ni satu orang tokoh di Pakistan. Dia ni belajar degree di Universiti Islam Madinah. Dia ni tokoh sekitar pertengahan 90-an, 60-an, mana tahun pertengahan tahun 1900 tu, 60-an ataupun 70-an lebih kurang. Dia antara tokoh yang banyak menggempur kelompok-kelompok sesat di benua India. Seorang alim. Dia ada degree di Universiti Islam Madinah dan dia ada master dalam banyak bahasa. Dalam sirah zatiyah dia ni, dalam biodata dia ni, dikatakan dia ada 6 ke 7 master dalam pelbagai lapangan bahasa. Dia banyak masuk dalam bidang tu. Bahasa Parsi, bahasa-bahasa yang mundarisah, bahasa yang dah hilang. Bahasa Aramaik ni, bahasa ni duk ada lagi, duk wujud lagi lah penelitian, tapi orang bercakap tak ada. Bahasa Aramaik ni lah bahasa yang dikatakan Nabi Musa, Nabi Ibrahim duk cakap, tapi sekarang tiada penuturnya. Orang yang bercakap tu, daerah yang bercakap tidak ada, tapi tulisan, kajian-kajian, kitab-kitab dahulu tu memang tulis dalam bahasa tu. Bahasa yang paling mirip kepada Aramaik ni ialah Hebrew yang dipertuturkan oleh orang Yahudi sekarang. Paling mirip. Taklah mirip 100%. Okay. Ihsan Ilahi Zahir ni, dia banyak tulis kitab dalam banyak bahasa. Antara kajian dia yang paling besar dan memberi manfaat dalam mendepani kelompok sesat, kelompok-kelompok yang mengelabui dan menyamari kebenaran ini, ialah kajian dia terhadap satu kelompok yang dinamakan dengan Ismailiyah, satu fraction, pecahan daripada Syiah. Tebal, banyak jilid buku tu. Selain pada Brailwi, selain daripada Syiah, selain daripada apa-apa saja, dirasat fit tasawuf ni banyak dia tulis dan diterjemah dalam banyak bahasa. Bahkan dia telah buat satu kerja besar. Dia buat kerja undercover, menyamar, seakan-akan pengikut kepada ajaran Ismailiyah tu, sebab nak dapat sumber rujukan mana terhadap benda-benda karut dia orang. Dan sudah pasti orang yang buat kerja macam ni akan diancam dengan ancaman-ancaman yang hampir meragut nyawa dia. Tak lebih ataupun tak kurang pada 3 kali percubaan bunuh yang cuba dilakukan daripada kelompok-kelompok yang tak puas hati dengan kerja dia. Cuma saya nak sebut satu je. Dia selalu sebut dalam kuliah dia, dalam speech dia, talk dia, sebab dia ni dijemput ke peringkat antarabangsa. Tuan-tuan boleh tengok YouTube, boleh cari Ihsan Ilahi Zahir. Antara ucapan dia yang masih kekal disimpan dalam bentuk video dan audio ni adalah ucapan dia dalam persidangan Arab yang dipengerusikan oleh Saddam Hussein pada waktu itu, tentang pentingnya berpaksikan agama yang tulen. Itu ialah satu-satunya ucapan dia fi qimmatil Arab, pada tempat yang paling hebat bagi orang Arab, sedangkan dia bukan Arab lah, dia orang Pakistan. Tapi tuan-tuan boleh tengok suara dia, dengan cara penyampaian dia, orang yang memang ada kemampuan. Dia selalu duk sebut dalam kuliah dia, kalau Tuhan nak wafatkan aku, kebumikanlah aku di tanah suci, khususnya di Madinah, di Baqi'.
Pendek cerita, dia mati dengan sebab dibom. Ada satu time bomb duduk betul-betul bawah meja kuliah tu, bawah podium tempat dia berucap di Karachi, Pakistan. Menyebabkan dia cedera teruk dan ada orang yang mati. Dan waktu dia cedera tu, dia dirawat di hospital di Pakistan. Waktu dia dirawat, waktu tu golongan Ismailiyah ambil peluang. Dia dah teruk ni, nak bunuh dia waktu ni pun ngam lah. Tiba-tiba pada waktu tu Presiden Pakistan, pada waktu tu saya tak ingat nama dia apa. Presiden Pakistan ni yang tuan-tuan ingat siapa nama dia yang terkenal? Benazir Bhutto, tuan-tuan ingat Benazir Bhutto? Yang tu lah yang paling famous. Tapi bukan itu bukan zaman Ehsan Ilahi Zahir. Dia dapat call daripada Raja Abdullah, Raja Faisal Saudi, minta supaya Ehsan Ilahi Zahir ni dirawat di Arab Saudi, dan ada flight khusus yang akan ambil dia, bawa dia ke hospital di Riyadh. Peringkat awal, sebahagian besar daripada parlimen member ni, ahli parlimen di Pakistan, dia tak nak. Sebab dia orang pun Ismailiyah ni, dia orang dah geram lama ni, masa ni nak bagi mati ni. Akhirnya macam peringkat awalnya macam susah. Presiden Pakistan macam tak berapa nak bagi, sebab ada orang menidakkan, ada orang cuba tahan. Akhirnya apa yang Malik Faisal buat? Bagi atau putuskan MOU antara dua kerajaan ni. Maknanya besar nilai Ehsan Ilahi Zahir tu, sehingga berkait kepada hubungan baik dua negara. Jadi dengan sebab takut, sebab Pakistan pun memang dapat banyak sumbangan daripada Saudi ni, bagi dia dimasukkan di hospital di Riyadh. Tapi takdir Allah, dia tak sempat pulih. Makin teruk sakit dia, makin teruk kesan bom yang dia kena tu, dia meninggal di Riyadh dan ditanam dengan penuh kemuliaan di perkuburan Baqi. Dari segi realiti macam tak munasabah, tapi itu yang dia dapat. Saya nak sebut dari segi berhasratlah, bercita-citalah untuk mati di tanah suci. Dalam masa yang sama, buatlah amalan macam orang-orang yang suci juga. Sebab nak dapat kemuliaan macam tu bukan mudah lah. Kena sentiasa usaha diri untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Selesai kita untuk pengajaran kisah yang ke-10, iaitu kisah Nabi Musa tanpa malaikat maut. Okay. Sekarang kisah yang ke-11. Okay. Kisah yang ke-11 masih lagi berkait dengan Nabi Musa AS, iaitu kisah seorang wanita tua daripada Bani Israel dengan Nabi Musa. Okay. Saya cuba baca dia punya summary dulu, dia punya ringkasan, apa yang dia sebut sini dalam tamhid dia. Dia kata hadhihi qissatu ajuz min ajaizi Bani Israel. Ini kisah seorang wanita tua daripada kalangan orang-orang tua daripada Bani Israel. Maknanya ramai orang yang berumur, warga emas Bani Israel ni, tapi ini seorang, nama tak tahu. Apa yang dia buat? Atayahhat laha fursatun azimatun fahtabalatha. Dapat pada dia satu peluang keemasan ni, dia tak lepas peluang keemasan. Apa peluang dia? Nanti kita tengok. Okay. Dalam mukaddimah ni disebut la litahsula minha ala malid dunya wa mata'iha. Dia dapat satu peluang dengan Nabi Musa ni, dia tak ambil peluang tu untuk dunia, untuk dapat loba dunia. Walakin litahsula ala darajatil 'aliyah fi jannatin na'im. Dia minta kepada Nabi Musa supaya dia dapat kedudukan yang elok, iaitu dapat syurga, jannatin na'im. Okay. Apa cerita dia? Nanti kita akan baca hadis. Saya nak bagi dia punya, orang kata apa, conclusion akhir. Sebab nanti kalau bunyi jam, jadi tak sedap lah cerita malam ni, tak habis. Okay. Cerita dia, waktu ketika mana turun perintah Tuhan kepada Bani Israel supaya Bani Israel ini keluar daripada Mesir. Tak perlu lagi dah nak buang masa duduk di Mesir ni lama-lama. Tak perlu. Sekarang kamu akan diberikan tanah baru, iaitu Palestin. Keluar daripada Mesir ni, duduk situ, patuh perintah Tuhan, Tuhan muliakan kamu, Tuhan ampunkan dosa kamu lagi. Bani Israel
degilnya dia orang ni, Tuhan dah bagi iklan macam-macam kelebihan kalau patuh pada Nabi Musa. Dia orang buat payah, buat berat. Dia kata, kami ni pernah berjanji pada nabi-nabi yang terdahulu sebelum kamu, wahai Musa, kami tak akan keluar pada Mesir melainkan kami bawa sekali jasad Nabi Yusuf dengan kami. Sebab Nabi Musa dengan Yusuf, Nabi Yusuf dulu, dan Nabi Yusuf ni pernah ada jawatan besar dalam pemerintahan Mesir sebelum Mesir dikuasai oleh orang-orang Mesir sendiri. Sebab Mesir ni dia ada bangsa yang tersendiri, iaitu bangsa Kibti. Bumi Mesir ni dalam negara Afrika ni, Mesir ni di Afrika, dia bukan di negara Arab, dia bukan dalam semenanjung tanah Arab, dia Afrika, dia dalam benua Afrika. Okay. Jadi dia orang jatuhkan pemerintahan lama yang dipimpin oleh orang luar, dan sekarang dia orang dipimpin oleh orang tempatan, iaitu Firaun. Ini Firaun yang digunakan. Sebab zaman Nabi Yusuf, kalau kita tengok gelaran yang digunakan untuk raja ialah Malik. Dia tak pakai Firaun. Firaun tu ialah kedudukan tertinggi bagi pemimpin Mesir pada waktu itu. Okay. Jadi kata Bani Israel, kami tak akan keluar wahai Nabi Musa, walaupun macam-macam dah ada dapat ni. Kalau keluar ini dapat, melainkan kita bawa sekali jasad ataupun tulang, kata apa, tulang Nabi Yusuf lah. Nabi Musa pada peringkat awal dia macam geram, macam kita sebutlah, Nabi Musa ni sebab menghadap orang yang macam ni selalu, dia melahirkan sifat defensif. Ada je orang nak cari pasal, dia macam nak marah, dia macam agresif, tapi bukan agresif baran. Dia macam nak apa ni sebenarnya, dia macam nak tekan. Okay. Sebenarnya memang Bani Israel ni dia malas keluar, dia sayang kepada Mesir tu, tak tahu apa sebab. Itu bad attitude dia orang. Apa saja arahan Rasul, dia akan menidakkan arahan Rasul tersebut. Okay. Lalu Nabi Musa tanya, siapa di kalangan kamu yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf tu? Nabi Yusuf bukan setahun dua dengan kita, ratus tahun. Kat mana kubur Nabi Yusuf? Location dia kat mana? Duk ingat, kata Bani Israel ni minta macam-macam dengan Nabi Musa ni, macam dia orang tahulah dekat mana kubur Nabi Yusuf ni. Tanya pun tak ada seorang yang tahu. Tak ada seorang yang tahu, kecuali seorang perempuan tua. Seorang ni je yang tahu kat mana kubur Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf pun pergi jumpa perempuan tua ni, tanya dia, kat mana kubur Nabi Yusuf? Maka jawab perempuan tua ni, aku tak akan jawab sehingga kamu boleh jamin aku akan bersama denganmu di akhirat nanti. Tengok dia ambil peluang. Dia ambil peluang. Boleh bagi tahu, tapi kena jamin aku ni selamat. Dia taklah degil macam Bani Israel yang lain. Dia nak bagi tahu dekat Nabi Musa kat mana kubur Nabi Yusuf. Cuma dia nak jaminan. Dia nak jaminan. Dia macam hadis yang Nabi cerita, umat aku ni akan masuk syurga 70,000 tanpa hisap. Siapa dia ni yang akan masuk syurga tanpa hisap ni? Mereka ialah orang yang tak berubat dengan kail, tak ruqyah, dan mereka ni bila mana sakit mereka akan tawakal pada Allah Ta'ala. Lalu datang seorang sahabat, dia angkat tangan, ya Rasulullah, adakah aku daripada kalangan mereka? Sahabat tu nama Ukashah bin Mihsan. Nabi kata, kamu daripada dia orang yang masuk syurga tanpa hisap tu. Lalu seorang lagi angkat, aku macam mana? Nabi pun jawab, sabaqaka biha Ukashah, telah mendahului Ukashah dalam bab ni. Para ulama sebut, kenapa Nabi tak jawab yang kawan tu? Sebab nanti kalau Nabi jawab, kamu pun dia. Nanti yang ketiga pula angkat, kamu pun dia. Tak habis hadis tu duk layan, semua nak masuk syurga ya. Jadi biar tinggal rahsia macam tu, usaha supaya kamu masuk dalam golongan tu. Okay. Jadi perempuan tua ni dia kata pada Nabi Musa, kamu jamin aku dalam syurga, aku akan beritahu. Nabi Musa pun doa pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri wahyu, perempuan tua ni masuk dalam kalangan ahli syurga. Dia pun beritahu, kubur Nabi Yusuf ni berada di satu kawasan yang dekat dengan satu tasik. Dia dah tenggelam ke dalam dah. Cara dia nak ambil balik tulang tu, kena buang semua air yang ada dalam satu takungan tu. Dia bukan tasik lah, dia takungan. Okay. Buang balik, korek, baru jumpa. Maknanya penat lah tu. Dia makin drag masa. Sepatutnya
dah boleh keluar cepat-cepat pada Mesir. Tapi dengan sebab permintaan-permintaan yang pelik ni, permintaan yang bermaksud tak mau keluar pada Mesir sebenarnya. Sebenarnya tak ada perjanjian tu. Saja Bani Israel buat payah. Jadi itu perangai, kalau kita tengok perangai Bani Israel. Okay. Saya tak nak baca nas ni kita akan baca untuk kuliah akan datang sebab nas tu agak panjang. Dia menarik cerita ni, dia ada comparison, perbandingan dalam kitab Injil dan juga Taurat yang dipegang oleh Kristian sekarang ni. Cerita ni ada juga. Okay. Jadi nanti minggu depan kita akan tengok dia punya comparison antara cerita hadis ni dengan cerita daripada Taurat dan Injil. Jadi untuk kata apa, kita mantapkan ataupun kita packkan kuliah kita ni supaya kita dapat sesuatu, saya nak pergi kepada pengajaran dia. Sebab pengajaran dia banyak, kita ambil dulu sikit, 10 pengajaran ada. Kita ambil mana yang sempat sebelum pada kita masuk isyak ni. Okay. Yang pertama, hathar Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu wa ummatuhu ala talabi manazilil aliyah kama fa'alat hadhihi al-ajuz. Nabi ni dia gesa umat dia untuk minta kedudukan yang tinggi seperti mana yang dilakukan oleh ajuz, perempuan tua ni. Sebab Nabi pernah tegur satu orang Arab Badui. Bila mana Nabi tanya, kamu nak apa? Maka dia pun jawab, ya Rasulullah, bagilah kebun-kebun kami ni subur, ternakan-ternakan kami ni sehat, banyak susunya. Itulah yang kami nak. Lalu Nabi pun tegur lelaki ni. Nabi kata, kalaulah kamu ni ikut perangai perempuan tua yang bertemu dengan Nabi Musa tu, itu lagi baik. Dia minta syurga ni, ada minta kebun elok, bukan salah, tapi dia macam tak padan. Sebab kamu ni dah tua, dah nak mati dah pun, tak padan pun nak tengok kebun tu lama-lama. Maknanya sepatutnya dah tahu, dah berumur, tahulah prioritinya nak mati nanti, nak tempat yang elok. Tu prioriti dia. Kebun ni nanti kalau elok pun kena tinggal juga. Okay. Jadi Nabi macam kecewa terhadap Bani Israel tu, terhadap Badui tu. Apa minta benda macam ni? Bukan salah, tapi dari segi prioritinya, minta dulu benda-benda yang menjamin kita selamat yang kekal sebelum yang lain-lain. Sebab tu kita tengok dalam hadis riwayat Abu Daud, perempuan yang gila, dia ni ada penyakit, sebulan sekali dia datang gila dia sehingga dia tanggalkan pakaian dia. Dia tanggalkan pakaian dia. Nanti kita sempurnakan cerita lepas pada azan ni. Okey, kita sambung lagi cerita yang tak selesai tadi. Saya nak tunjuk bagaimana satu orang bila mana dia nak pilih sesuatu, dia pilih benda yang prioriti dulu. Okey, cerita daripada hadis riwayat daripada Abu Daud. Kalau saya tak silap, ini riwayat Abu Daud daripada Atha bin Abi Rabah, tabi'in. Iaitu cerita seorang perempuan, dia ni ada sakit gila, sarak. Sarak ni nak kata gila pun dia tak gila, dia meracau. Meracau macam orang gila lah, histeria. Sebulan sekali dia meracau. Okay. Bila mana dia meracau, dia akan tanggalkan pakaian dia meracau, sehingga dia tak ada apa-apa pakaian. Jadi benda tu mengganggu dia. Dia tak sukalah orang tahu dia sakit macam tu. Lalu dia pun pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak doa kepada Allah Azza wa Jal supaya hilang sakit aku ni? Nabi kata, kalau diberi pilihan, kamu bersabar dengan sakit yang kamu kena ni, lalu kamu dapat syurga dengan kamu disembuhkan daripada penyakit ni. Lalu dia pun pilih untuk kekal dengan sakit sarak tu, histeria tu, sebulan sekali tu, dengan sebab dengan sakit tu dia boleh masuk syurga. Dia minta kepada Rasulullah, dia nak ambil pilihan tu. Cuma dia minta sikit je dengan Nabi. Dia kata, kalau boleh doa pada Tuhan, waktu dia datang serangan histeria tu, janganlah sampai tertanggal pakaian dia. Tu je yang dia minta. Dan dia kekal dengan sakit tu dengan sebab dia nakkan kepada syurga tu. Itu orang. Ada satu lagi yang terakhir, kisah yang terkenal, tangisan tunggul kurma dalam masjid Nabi, yang menjadi tempat Nabi berkhutbah suatu masa dulu sebelum ada mimbar yang elok. Hadis tu riwayat Muslim, dan hadis tu hadis mutawatir. Cerita pada kita waktu Nabi sedang khutbah dan dikatakan inilah khutbah Jumaat. Nabi khutbah, tiba-tiba Nabi khutbah pakai mimbar baru.
Nabi tak pakai dah tunggul. Dia bukan pokok, dia tunggul sebenarnya. Maknanya pokok dah ditebang lah, tinggal tunggul je lagi. Okay. Nabi tak pergi ke tunggul tu, Nabi berdiri di atas mimbar. Okay. Bila mana Nabi start khutbah, bunyi suara tangisan budak daripada perlahan, makin kuat, makin kuat, makin kuat sehingga tenggelam suara Nabi. Tapi sahabat blind, suara tu datang pada mana? Sehingga Nabi turun pada mimbar dan Nabi pergi dekat tunggu kurma tu. Sahabat tengok Nabi macam cakap dengan tunggu kurma tu. Dan apa yang dipertuturkan oleh Nabi dengan tunggul tu, iaitu tunggul tu merajuk sebab Nabi tak guna lagi dia. Nabi kata, kamu nak tak kalau aku bagi pilihan, kamu ni kekal dalam syurga, kekal dalam syurga, ditumbuhkan balik dalam syurga. Kamu berhenti menangis dan kamu akan diganti balik untuk tumbuh dalam syurga bersama dengan aku. Tuan-tuan bayang, yang ni tak kena dosa pahala ni, tak kena dosa pahala. Dia pilih untuk tumbuh dalam syurga balik. Tuan-tuan pergi dalam Raudah hari ni, dalam Raudah, tiang Raudah tu ada banyak tiang. Atas tiap-tiap tiang tu dia ada tulis something. Dia ada tulis Ustuanah Abu Lubabah. Ni tiang Abu Lubabah, kisah taubat Abu Lubabah. Ni tiang Ali bin Abi Talib. Ni tiang Haris, tiang pengawal. Ni tiang katil As-Sarir. Dia ada satu nama dia Ustuanah Mukhallaqah. Dekat je dengan mimbar tu, dengan mimbar sekarang lah, dekat je. Ustuanah Mukhallaqah nama dia. Tiang wangi, sebab situ dia ada bau wangi lah selepas daripada peristiwa tu. Okay, dia kekal. Di bawah tiang tu lah tapak asal tunggul kurma tu dulu. Dalam riwayat lain, Nabi kata, laulam ahtadanhu, sekiranya aku tidak, orang kata apa, pujuk tunggul itu, tak pujuk, kamu akan dengar tangisan dia sampai kiamat. Tak berhenti dia menangis. Kalau Nabi tak pujuk, kita pergi umrah sekarang kita boleh dengar lagi. Tapi dah Nabi pujuk, kita pergi pun tak tahu apa lah, tengok tiang orang cantik, beli air wangi, bagi sama bau dengan kapek Raudah tu je lah. Okay. Cuma nak katanya ialah itu pilihan prioriti. Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datang beberapa pengajaran, dan kita akan baca nas hadis berkaitan cerita lelaki perempuan tua bersama dengan Nabi Musa yang menunjukkan kedudukan sebenar kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.